Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Dal amanah wa balla risalah wa nasal ummah wa kashafal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-21 bermulanya 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk terus menghidupkan malam-malam Ramadan untuk memperolehi Lailatul Qadar. Mana Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadr dengan penuh keimanan dan penuh harapan, akan diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Malam ini kita membaca sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams." Rebutlah 5 perkara sebelum tiganya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa tua kamu sebelum masa muda. Masa muda kamu sebelum masa tua. Masa muda adalah masa yang sangat berharga. Di antara kelebihannya Nabi sebut adalah hadis, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh." 7 golongan yang Allah naungi mereka pada hari kiamat, yang mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ketika waktu yang sangat panas, sangat terik, sangat tersiksa. Kita perlukan naungan Allah Subhanahu wa taala. Antara golongan yang dinaungi oleh Allah ialah syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda, remaja yang tekun beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak lihat remaja-remaja sekarang, banyak yang lalai, banyak yang leka. Kalau remaja purba pun lalai, apatah lagi remaja yang sebenar. Kalau remaja tua pun leka, apatah lagi remaja yang betul. Remaja yang berhadapan dengan pelbagai cabaran, ujian, terutama di alam maya ini. Banyak perkara-perkara yang membawa kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Maksiat semudah ABC. Jadi remaja ini terdedah dengan perkara-perkara yang mendorong kepada kemungkaran. Oleh itu, sesiapa yang dapat menjaga remajanya dengan baik,
maka dia sangat beruntung. Dalam hadis sebut, inna rabbaka ya'jibu min syabin laisa lahu sabuh. Sesungguhnya Allah kagum remaja yang tidak ada kekurangan, tidak ada kepincangan. Kita di zaman yang mana bukan remaja je pincang, orang tua pun pincang, orang tua pun lalai, orang tua pun leka. Apatah lagi golongan remaja yang sangat-sangat mencabar. Apabila kita dihadapkan dengan TV pada tahun 90-an, radio pada tahun 70-an, gejala sosial dalam internet tahun 2000, maka ini sangat mencabar. Dan tarikan-tarikan maksiat semakin mengganas dan menggila. Oleh itu, kita perlu bekalkan remaja ini dengan senjata yang ampuh, iaitu tarbiyah Islam. Kita lihat Nabi SAW sendiri mendidik remajanya dengan jayanya. Ada yang menjadi imam seumur 6 tahun, iaitu Amr bin Salamah. 6 tahun dah jadi imam. Zaman sekarang 60 tahun pun tak pandai jadi imam. Bukan 60 tahun tak jadi imam, nak jadi makmum pun segan. Nak jadi makmum pun tak nak, apatah lagi nak jadi imam. Dia sampai saat imam tak ada, kita pun bertolak-tolakkan. Engkau lah. Saya pun kata, qala Rasulullah SAW. Dok qala tak sudah. Kalau benda ibadat, benda pahala, qala. Kalau dunia, kalau pangkat, akulah. Bukan imam je. Nak ke depan pun, kita tak lalu dah. Tak selera dah. Biasa kan kalau masjid besar, masjid luas, kanan kosong atau kiri kosong, semua segan nak ke depan. Semua cukuplah belakang lah. Macam jauh benar, besar benar masjid tu kan. Jadi kalau kerja sanggup, tingkat berapa pun sanggup, jauh mana pun sanggup. Sedangkan Nabi sebut, ma min khutwatin a'zama min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha atau kama qala. Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya. Langkah ni banyak. Langkah nak ke mana? Ke masjid. Langkah nak ke pasar. Langkah yang paling besar pahalanya apa tuan-tuan? Nabi sebut a'zama khutwah. Sebesar-besar ajran, sebesar-besar pahala. Khotoha, langkah yang dilangkah oleh seseorang untuk memenuhi ruang kosong yang ada di saf hadapan. Inilah langkah yang paling besar pahalanya, Nabi kata. Sebesar mana? Nabi sebut dalam hadis lain. Nabi kata, man sadda furjatan, sesiapa yang memenuhi ruang hadapan, ruang kosong saf depan, rafa'allahu biha darajah, Allah akan angkat derajat dia lebih tinggi, 1 derajat. Kata Ibn Abbas, 1 derajat tu lebih jauh daripada 500 tahun perjalanan, tinggi. Derajat akhirat sangat tinggi. Dan Allah bina, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Bila dia masuk saf kosong depan, Allah berikan rumah dalam syurga. Ini hadis yang sahih. Ini cabaran pada masa kini. Apatah lagi remaja, lagi kita sangat-sangat harapkan untuk ke depan. Jadi Masjid Surau perlu buat sesuatu supaya remaja-remaja kita datang ke masjid. Program kena pelbagaikan, variasikan. Kena remajakan program. Program mungkin berbentuk riadah, berbentuk hiburan Islam dan seumpamanya. Bukan kuliah-kuliah semata-mata, kerana kuliah-kuliah ni hanya selera orang tua sahaja kan. Yang kedua, Nabi sebut wasihhataka qabla saqami. Gunakan waktu sihat. Waktu sihat kita gunakan ibadah. Malam ni 21 Ramadan, datang ramai-ramai. Nabi sangat mengimarahkan malam-malam akhir. Nabi tarawih buat 3 malam juga.
Tu yang Ustaz saya pergi 3 malam je Ustaz. Yang lain saya tak pergi. Jangan jadi orang yang tak faham dengan hadis Nabi. Nabi pergi 3 malam kerana takut diwajibkan tarawih. Kita tak dikena mengena. Syariat pun dah habis. Nabi malam keempat, sahabat-sahabat pakat tunggu. Nabi esok pagi kata, aku tak keluar sebab bimbang. Khasyitu an tufrada ala ummati. Aku bimbang kalau aku keluar juga, salat qiyam ni diwajibkan kepada umatku. Malam pertama Nabi buat sampai 10:30 pagi, 10:30 malam. Tarawih habis. 23 Ramadan. Malam kedua 25 Ramadan Nabi buat sampai 12:30. 12:30 pagi baru habis tarawih. 12:30. Kalau kita 12:30, siapa yang tinggal? Tak ada siapa yang tinggal. Hanya imam saja yang jadi imam lah, yang lain balik. Tapi walaupun 12:30, sahabat nak lagi. Ya Rasulullah, kami nak lagi. Kalau kita imam 12:30, nak apa lagi imam? Tak cukup ke gaji? Cukuplah 10:30. Tapi Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang follow imam sampai habis salat tarawih, salat witir, dicatatkan pahala qiyam sepenuh malam. Malam ke-27, malam ketiga Nabi keluar, Nabi buat betul-betul tarawih sampai subuh. Ini patutnya kita hidupkan malam-malam akhir ni, pagi ni, kan, kita bangun, berkumpul. Dia afdalnya datang masjid. Hadis tadi disebut, Nabi jama'a ahlahu wa nisa'ahu wa nas jami'an. Semua Nabi kumpul. Isteri-isterinya, keluarganya, manusia, Nabi kumpul semua. Datang masjid. Sebab tu orang Arab, akhir-akhir Ramadan ni, saya duduk 10 tahun di Arab, di Mesir kan. Penuh qiyamnya. Bukan subuh macam Jumaat, tapi qiyam lebih dari Jumaat. Sebab mereka bawa keluarga. Jumaat lelaki je. Bawa keluarga, penuh. Penuh dewan masjid, beranda, laman masjid pun penuh. Tempat saya tu, jalan depan masjid, jalan tar pun penuh. Jalan tar pun penuh dengan orang yang sembahyang. Itu kat Malaysia jalan tar pun penuh. Bukan jalan tar depan masjid lah. Depan masjid juga, masjid India lah. Kan? Penuh dengan orang shopping. Maknanya, kita di sini lemau. Layu. Bukan remaja je. Remaja purba, orang tua semuanya tak mampu, tak kuat untuk ke masjid. Pada pukul 3 pagi, pada pukul 4 pagi. Tapi masalahnya, kalau pergi shopping larat. Kalau lepas saya jam dekat Kak Miti tu, saya nak pergi Segambut. Kak Miti tu jam, setengah jam sangkut saya. 3 pagi tuan-tuan, bukan 3 tengah hari. Ingat tak, Miti buat apa? 72 jam. Jualan baju raya, tanpa henti. Masa tu lah yang jam 3 pagi tuan-tuan. Bukan saya pergi lalu depan bangunan dia, tak. Jalan berdekatan dengan bangunan pun jam. Mana orang sanggup nak murah sikit je, bukan murah mana pun, murah sikit je sanggup 3 pagi, 2 pagi. Tapi pahala yang berganda, orang tak sanggup. Orang sanggup tidur lagi kan. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Mana sihat ni kita buat. Kita buat yang sebaiknya. Quran pun ramai yang tak habis. Kalau di sana Tanah Arab sana, mana-mana orang bawa Quran. Tunggu bas, jaga, polis. Ada masa kosong baca Quran. Ada masa kosong baca Quran. Kita masa kosong je, buatlah kosong. Membazir masa. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Waktu kaya kamu guna. Kalau di Mesir sana banyak kemah-kemah bagi makan free di tepi jalan. Namanya Maidatul Rahman. Ini fungsi orang kaya. Dekat Malaysia, tak. Itu beza jauh tuan-tuan. Kita ni jauh. Nampak dia macam kita baik. Tak ada. Tak ada. Kalau korban haji kan, setiap rumah buat seekor lembu. Masjid tak buat korban tuan-tuan sana. Surau tak buat korban. Sini kadang-kadang masjid saya tengok, kuliah dah 2 bulan dah. Tak habis-habis. Tak pernah lagi 20 ekor. Tengok kat masjid kan. Tak pernah lagi. Lagi 2 minggu lagi. Tak pernah lagi. Sana tak ada. Setiap rumah buat seekor lembu. Kita ni tak ada apa-apa. Kita nampak macam kita ni baik kan. Sebab tak pernah mengembara. Kita ni bagus kan. Sebab tak pernah pergi kan. Masing-masing negara ada. Kalau pergi Korea, bagus. Nak pergi masuk Melayu pun beratur. Kalau kita, siapa cepat dia dapat. Masalahnya yang lambat datang pun, buka je pintu tandas, masuk terus. Sabar ya, aku dah tunggu dah. 3 minit dah. Kau dia masuk je kan. Malaysia.
Nampak macam baik, tapi banyak benda yang kita tak betul. Tak betul kan? Mana kita, orang kaya kita masih lagi kedekut. Masih kedekut lagi. Sana banyak. Kita hanya mampu nak bagi-bagi duit dekat masjid. Kalau nak buat sendiri, tak mampu lagi. Sana banyak. Maidatul Rahman. Sebulan je, bukan setahun. Maidatul Rahman tu dah ambil daripada Quran lah. Ada Maidatul Rahman. Maidah ni hidangan. Rahman ni nama Tuhan lah. Memang banyak Maidatul Rahman. Tepi jalan je, kalau nampak kemah je mesti makan free. Kalau kat Malaysia tepi jalan dapat kemah je, free lah sangat. Confirm mahal. Nampak beza kan? Sana diorang sanggup cuti tanpa gaji sebulan kerana nak ibadah Ramadan. Sini saya jumpa ada juga. Cuti sebulan tanpa gaji kerana nak meniaga juadah Ramadan. Nampak beza. Oportunis akhirat, oportunis dunia. Nah, kita ni jauh. Sebenarnya dari segi jahat baik ada belaka. Sana pun ada jahat baik. Sini pun ada jahat baik. Tapi dari segi menggunakan, memanfaatkan Ramadan ni jauh beza. Ramadan dan juga Zulhijjah jauh beza. Nabi sebutkan syahrani la yang kusani, 2 bulan yang takkan kurang. Syahrul Idin, 2 bulan raya. Maksud tak kurang pahala bulan ni, 2 bulan ni sangat banyak pahala, dan inilah 2 bulan raya. Ramadan dan Zulhijjah. Hadis sahih Bukhari. Kita raya Syawal. Diorang Arab raya Ramadan. Penuh lampu. Kat Gaza yang perang pun kemah-kemah penuh lampu. Sempena kedatangan Ramadan. Kita tunggu raya bawa dia lampu. Mari kita sambut raya Syawal. Sedangkan raya dalam Islam, raya sebulan hanyalah Ramadan dan Zulhijjah. Syawal hanya sehari je. Orang Arab turun Ramadan, sonok Ramadan, pagi, petang, malam penuh. Nampak lain lah. Nampak totally different kan. Siangnya Quran semuanya. Bazar Ramadan tadi, Malaysia yang tu je lain dia. Bukan setakat Arab, Turki ke South Africa tak ada bazar Ramadan. The only one Malaysia. Dia buat makan nombor 1 Malaysia. Itu yang rosak ibadah kita. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Aku tak pernah kenyang sejak umur 16 tahun. Kita Ramadan pesta makan. Nabi makan kurma, kita pun ikut makan kurma. Tapi dalam hadis aftara qabla ayyusalil maghrib, Nabi aftara ala ratabat, Nabi makan kurma rutab sahaja sebelum sembahyang maghrib. Kita makan kurma juga. Lepas kurma, ayam masak kurma, daging masak kurma, jus kurma, cucur kurma, lepas tu kurma. Nabi makan kurma sahaja. Terus Nabi pilih rutab. Dalam hadis sebut, kalau tak ada rutab, baru tamar. Tamar yang kering, rutab yang basah, yang lembik tu. Kenapa Nabi yang manis Nabi suka? Tak elok kalau manis tak? Sebab Nabi makan itu je, 3 biji je. Itu yang tahan lama sikit. Kalau tamar, kurang manis, cepat lapar. Nabi makan kurma rutab yang lembik-lembik mana-mana 3 biji. Semayang dan terus sampai tengah malam. Kita dah lah buka puasa banyak, more lagi. Itu yang tambah penyakit. Yang bukan-bukan kuih semua ada. Yang bukan-bukan makanan semua ada. Kan? Jadi inilah vibe. Tuan-tuan kena duduk 40 hari ke. Kalau duduk Mekah mahal sangat, pergilah Tanah Arab. Pergi Mesir murah, paling murah Mesir. Tapi mencabar sikit lah. Dia macam India sikit, kotor-kotor sikit. Itu bab benda yang negatif kita tak ambil lah. Kotor-kotor sikit Mesir kan. Jadi ada yang tak sanggup. Ada yang ambil medik sana, kejap 3 bulan balik. Tak tahan lah mak. Memanglah dia kata kampung-kampung sikit, naik himar, naik keldai. Taksi pemburuk-buruk belaka kan. Maksudnya tak apalah, yang benda yang begitu tak apalah, kita hadapi lah kan. Dia punya Ramadan hidup. Kemudian yang keempat, wa faragha qabla syughli. Masa lapang kita manfaatkan. Kalau nak tunggu cari masa lapang baru nak ibadat, memang tak sudahlah jumpa kan. Kita kena lapangkan untuk ibadah, lapangkan untuk taat. Lapangkan nak baca Quran, tak habis lagi Quran. Kasih habis kan? Kena habis. Ini bulan turunnya Quran, bersedia kan. Kita bila bersedia seseorang, kita nak bagi hadiah, kejutan. Jadi hadiah apa untuk Quran? Bacalah, khatamkan dalam Ramadan. 17 Ramadan bersedia dia. Kita bagi hadiah, kita khatamkan Quran untuk dapatkan syafaat. Inna ashabal Quran
Innal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam hadis Sahih Muslim, Quran datang untuk memberi syafaat kepada orang yang layan dia, yang jaga dia, yang baca dia, maksudnya betul-betul ngam dengan Quran. Jadi Ramadan ni masa dia. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, selagi mana ada nafas kita, selagi itulah kita buat kebaikan. Ramadan ni kita tak tahu Ramadan yang terakhir ataupun ada lagi. Sebab tu kita kena manfaatkan, kena guna sebaik-baiknya. Ingatlah 4 ancaman Nabi kepada orang yang tak manfaatkan Ramadan. Yang pertama Nabi sebut, wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka orang yang dapat Ramadan tapi sia-siakan, dosanya tidak diampunkan. Pertama celaka Nabi kata. Yang kedua, hina rahima anfur rajul man adraka